Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tajuk kita pada hari ini ialah bab 3 iaitu kawalan tunai ya. Okey, kalau kamu tengok buku teks dia di muka surat sekejap ya. Okey, muka surat 72 ya. Okey, jadi kamu boleh tengok buku teks, rujuk dekat buku teks muka surat 72. Okey, baik. Kawalan tunai, apa yang kita kena faham tentang kawalan tunai ialah bagaimana kita boleh menguruskan wang tunai keluar dan masuk supaya dia dapat direkod dengan tepat ya. Dan juga kita nak memastikan apa yang kita catat dekat buku tunai adalah sama dengan penyata bank ya. Sebabnya wang tunai ni kan bila dah banyak daripada urus niaga seharian, biasanya kita simpan dekat bank lah, kita hantar ke bank ya. Jadi kita tidak simpan dalam bentuk tunai. Kerana tunai ini ialah aset yang paling cair bagi setiap perniagaan. Jadi maknanya kalau paling cair itu dia senang bertukar bentuk. Dan juga bila senang bertukar bentuk, maka senang jugalah berlaku perkara-perkara seperti penyelewengan, kecurian, salah guna dan penipuan dalam pengurusan tunai. Okey, baik. Kita tengok seterusnya iaitu tujuan kawalan tunai ya. Jadi tujuan kawalan tunai ada 3. Okey, pertama untuk mengurangkan risiko penyelewengan dan kecurian tunai. Okey, yang kedua memastikan perniagaan mempunyai tunai yang mencukupi. Yang ketiga, memastikan penggunaan tunai optimum untuk tujuan produktif. Jadi maknanya kita tak adalah guna tunai itu untuk perkara-perkara yang membazir dan tidak perlu. Baik, seterusnya kita tengok kaedah kawalan tunai. Amalan baik perniagaan adalah mendepositkan perniagaan tunai pada hari yang sama atau hari berikutnya. Jadi kalau contohnya kita berniaga kan, duit yang kita terima pada hari tersebut biasanya banyak lah kan. Jadi kita kena depositkan dia, iaitu kita masukkan dia ke akaun bank ya. Jadi dekat pejabat kita akan rekodkan duit itu, duit yang kita dapat itu di buku tunai sebelah debit. Maka kemudian kita hantar duit itu ke bank ya. Ataupun ada juga cek yang kita terima ya daripada pelanggan. Maka cek itu pun kita kena hantar kepada bank ya. Okey, baik, seterusnya. Okey, aspek kawalan dalam pengendalian tunai. Okey, berikut ialah beberapa aspek kawalan dalam pengendalian tunai, iaitu bagaimana kita nak mengawal tunai ya. Mengawal wang tunai di pejabat. Okey, jadi terdapat beberapa cara ya. Pertama tu seperti penetapan tugas. Okey, jadi setiap orang tu dia ada tugas-tugas yang tertentu. Okey, yang kedua pengasingan tugas. Okey, jadi satu orang dia takkan buat tugas yang semua tugas ya. Dia ada tugas masing-masing. Ketiga iaitu pendokumentasian. Okey, keempat kawalan fizikal. Kelima, pusingan tugas. Okey, jadi kita tengok detailnya seterusnya. Okey, kita tengok jadual ini ya. Contohnya penetapan tugas ya, aspek kawalan dalam pengendalian tunai iaitu penetapan tugas. Okey, hanya juruwang menerima tunai.
Okey. Kemudian bagi pembayaran tunai, hanya individu yang sah layak menandatangani cek. Jadi maknanya kalau contohnya bos ke ya, manager ke, dialah yang layak menandatangani cek dengan jumlah tertentu ya, bukannya semua jumlah boleh ya. Contohnya limit dia mungkin 10,000. Kalau cek yang lebih daripada 10,000, mungkin kena cari bos yang lebih besar ya, lebih tinggi hierarki atau pangkatnya untuk menandatangan cek tersebut ya. Okey, yang kedua ialah dari aspek pengasingan tugas. Okey, bagi penerimaan tunai, individu berbeza menerima, merekod dan memegang tunai. Okey. Jadi individu yang tidak sama ya, yang menerima orang lain, kemudian dia kena pas dekat kawan dia untuk merekod berapa jumlah diterima, dan yang menyimpan pun orang lain ya. Okey, untuk pembayaran tunai, individu yang berlainan melulus dan membuat pembayaran. Yang meluluskan orang lain, yang ini ialah pegawai, dan yang membuat pembayaran ini kerani lah ya, yang menguruskan cek ataupun membayar secara tunai. Okey, nombor 3 ialah dari aspek pendokumentasian. Okey, untuk penerimaan tunai perlu ada bukti dokumen penerimaan tunai. Okey, contohnya ialah resit ya. Resit sebagai bukti wang diterima. Okey, untuk pembayaran tunai perlu ada bukti pembayaran tunai. Okey, contohnya cek kan. Okey, nombor 4, kawalan fizikal. Okey, bagaimana kita mengawal melalui aspek kawalan fizikal, iaitu kita simpan tunai di dalam peti besi atau di bank. Peti besi ini bukan semua orang boleh buka kan, dia ada kod rahsia dia. Mungkin bos nombor 1 aja yang boleh buka ya, yang lain-lain tak boleh buka. Atau kita boleh simpan di bank ya. Jadi di bank ini sebenarnya lebih selamat lah ya. Okey, kemudian pembayaran tunai pula, cek kosong perlu disimpan di tempat yang selamat ya. Dan biasanya orang yang menandatangani cek ni lebih daripada satu orang ya. Jadi kalau tak cukup orang yang menandatangani, maka cek itu ialah dia jadi cek yang tidak diterima . Okey, nombor 5 dari segi pusingan tugas. Okey, untuk penerimaan tunai, menukar ganti kaki tangan yang menerima tunai, merekod tunai dan memegang tunai. Okey, kenapa perlu tukar ganti? Supaya penyelewengan tidak mudah dilakukan ya. Kalau kita guna orang yang sama je, nanti dia senang-senang je dia boleh menyeleweng ya. Okey, untuk pembayaran tunai, kita boleh gunakan kaedah menukar ganti kaki tangan yang membuat bayaran dan merekod tunai. Okey, ini pun sama juga macam penerimaan tadi ya. Okey, kita tengok seterusnya. Kaedah kawalan tunai. Okey, ada 2 kaedah kawalan tunai, iaitu pertama iaitu dengan menyediakan penyata penyesuaian bank. Kedua ialah belanjawan tunai. Okey, jadi nanti kita nak belajar dua-dua ni lah ya. Pertama kita nak belajar tentang penyata penyesuaian bank. Yang kedua ialah kita nak belajar bagaimana nak menyediakan belanjawan tunai. Okey, sekarang kita masuk kepada tajuk penyata penyesuaian bank.
Okey, jadi pertama sekali kita kena tahu apa dia penyata bank, ya. Jadi penyata bank ini ialah satu salinan rekod urus niaga yang dihantar oleh pihak bank pada setiap akhir bulan kepada pemegang akaun semasa. Okey, jadi penyata bank ini hanya dihantar kepada orang yang membuka akaun semasa di bank, ya. Kalau akaun simpanan tidak ada, ya. Ha, hanya akaun semasa saja. Kenapa akaun semasa bank akan hantar penyata bank? Sebab biasanya orang yang membuka akaun semasa ni ialah mereka golongan peniaga, ya. Jadi golongan peniaga ni mereka ada keperluan untuk menggunakan cek, ya. Jadi mungkin cek yang keluar itu ada banyak kan. Jadi satu rekod, ya, cek yang masuk ke dalam akaun tersebut dan juga yang keluar, ya, daripada akaun tersebut akan ditunjukkan oleh penyata bank, ya, akan ditunjukkan dalam penyata bank. Okey. Tujuan pihak bank mengeluarkan penyata bank adalah untuk menunjukkan ringkasan urus niaga yang dilakukan oleh peniaga setiap bulan. Iaitu yang menggunakan akaun tersebutlah, ya, akaun semasa tersebut, ya. Okey, nombor 3. Pemegang akaun semasa diberi kemudahan untuk menggunakan cek bagi urusan pembayaran supaya kawalan tunai lebih sistematik dan mengurangkan risiko kehilangan dan penyelewengan tunai. Okey, jadi kalau kita nak guna bayar dengan cash kan susah kan. Pertama duit tu tebal, kalau banyak kan dia jadi tebal, tak selamat, ya, risiko dicuri, ya, tercicir dan sebagainya. Jadi penggunaan cek merupakan satu kaedah yang selamat, ya, dan sistematik untuk mengelakkan kehilangan dan penyelewengan tunai. Okey, dengan adanya penyata bank, pemegang akaun akan dapat pertama mengetahui baki wang pada setiap akhir bulan. Okey, yang kedua mengetahui jumlah yang sudah dibayar dan diterima oleh bank bagi pihaknya. Yang ketiga menyemak dan membanding catatan yang direkod di buku tunai, iaitu di ruangan bank, ya. Jadi kita akan tengok nanti dekat buku tunai ruangan bank saja. Ruangan tunai kita buat masa ini kita abaikan dulu, ya. Okey, kita tengok di sini ini adalah gambar contoh, ya, penyata bank. Okey, nanti kita akan belajar detail lagi, ya, dekat muka surat seterusnya berkaitan dengan penyata bank. Okey, ini nota ringkas berkaitan dengan penyata bank. Okey, jadi untuk hari ini, ya, itu saja daripada saya dan nanti saya akan sambung lagi berkaitan dengan penyediaan penyata penyesuaian bank. Baik, selamat belajar.